untuk pengetahuan anda semua, laporan di Parlimen yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, terdapat 158 lagi mangsa penipuan pekerjaan di luar negara yang masih lagi terkandas. Jadi kita tidak mahu menambah ke jumlah ini, Ridwan, walaupun ada banyak, ada beratus sebenarnya sudah berjaya dibawa pulang. Tapi kita nak memberikan kesedaran kepada anda semua supaya tak terjebak menjadi salah seorang mangsa penipuan pekerjaan ini. Jadi sedikit penipuan kerja luar negara ini masih lagi berleluasa dan juga 5 negara yang cukup popular untuk sindiket ini, iaitu Kemboja, Myanmar, Laos, Filipina dan juga Emirat Arab Bersatu. Untuk kita berbincang mengenai perkara ini dan kesedaran kepada masyarakat, kami sangat berbesar hati untuk bersama dengan Datuk Isyamuddin bin Hashim, iaitu Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO melalui talian Google Meet. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Ridwan dan Syuhada. Ya, Datuk, terima kasih bersama kami hari ini menerusi panggilan video untuk kita bercakap berkenaan topik kita hari ini, penipuan pekerjaan ini. Mungkin Datuk boleh berikan bayangan terlebih dahulu situasi terkini berkenaan dengan status-status warga negara Malaysia yang kini terperangkap di negara-negara yang dinyatakan oleh Ridwan seketika tadi dalam konteks penipuan pekerjaan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Para penonton semua yang dihormati, pertama sekali, isu yang melibatkan pemerdagangan manusia ini bukan satu perkara yang barulah. Dia merupakan perkara yang telah kita bangkitkan sejak daripada 2021, 2022, 2023 dan sekarang ni dia dah perkara ini dah menjadi pengetahuan ramai orang. Cuma kalau menjawab status terkini, apakah situasi yang ada sekarang hari ini adalah baru-baru ni di Laukiang, bagaimana kita berjaya membawa pulang rakyat kita lebih kurang 121. Sepatutnya kita bawa dalam 129. Tetapi ada beberapa kekangan 8 lagi. Kita bawa balik 121 orang dengan kerjasama dengan kerajaan daripada China, yang mana kerajaan China membuka pintu di Yunnan dan mereka masuk melalui lapangan terbang Kuming dan mereka ada evakuasi yang menyebabkan mereka dapat pulang ke Malaysia. Perkembangan terkini ini, mengapakah punca ini satu perkembangan yang baik sebab jarang-jarang sekali kita dapat bawa pulang khususnya daripada Myanmar dalam kuantiti yang sebegitu besar. Tapi kita kena tahu sebenarnya mereka memang dilepaskan disebabkan oleh berlakunya peperangan. Kita boleh katakan peperangan beberapa penjuru di Laukiang itu. Dan ada beberapa macam rumours lah. Ada yang kata civil war, ada yang kata campur tangan China disebabkan oleh beberapa 4 orang anggota persikan mereka yang telah dibunuh di Laukiang, menyebabkan respon daripada kerajaan China memberikan tekanan dalam bentuk ketenteraan kepada pihak berkuasa ataupun pihak pengawal keselamatan yang menjaga sindiket-sindiket di Laukiang. Jadi sebab itu mereka sebenarnya dilepaskan oleh sindiket disebabkan oleh tindakan ketenteraan yang berlaku oleh beberapa penjuru. Antaranya daripada kerajaan Yangon, antaranya daripada kerajaan China menggunakan beberapa platform-platform yang lain ketenteraan. Akhirnya kita berjaya menyelamatkan 121 orang, evakuasi dan berjaya dibawa pulang ke Malaysia. Itu alhamdulillah satu perkembangan terbaik. Isunya sekarang ni bukan itu saja. Di Laukiang mungkin kita boleh katakan ada sedikit keredaan dari sudut sindiket ini, tetapi masalahnya di tempat-tempat lain seolah-olah tidak mempunyai sebarang solusi, khususnya di bahagian Tai Chilik, di sepadan daripada Chiang Rai dan juga begitu juga di Miyawadi, di sepadan bahagian Mesot. Kita tidak nampak ada perkembangan yang sihat di mana kita nampak sindiket ini masih lagi meneruskan aktiviti-aktiviti mereka dan kita faham bahawa tekanan yang ada oleh kerajaan China ni lebih daripada tekanan di bahagian Laukiang di sepadan Yunnan kerana itu tempat wilayah yang berdekatan dengan China. Masalah adalah wilayah-wilayah yang jauh daripada China seperti Tai Chilik, seperti Miyawadi masih lagi meneruskan aktiviti pemerdagangan manusia, buruh paksa, memaksa orang untuk menjadi skamer dan mutakhir ini kita dapati bahawa lebih aduan-aduan mangsa yang kita terima, penyiasaan semakin hari semakin teruk. Kita mempunyai banyak gambar-gambar
bagaimana rakyat kita dipukul. Ini saya beri satu contoh lah, saya beri satu contoh. Bagaimana rakyat kita kena pukul. Disebabkan oleh dia gagal untuk mencapai target tertentu dan dia kena pukul. Banyak lagi, kita ada puluhan gambar-gambar begini yang saya nampak semakin lama sindiket ini semakin kejam, semakin tidak berperi kemanusiaan, semakin mereka merasa angkuh dan sombong, memukul rakyat Malaysia sehingga begitu teruk. Dan saya ingin berkongsikan juga, kebanyakan daripada yang memukul ini, pengurus-pengurus sindiket ini merupakan rakyat Malaysia sendiri. Ini menunjukkan bahawa satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Kenapa kita perlu war-warkan ini? Kita ingin memberikan satu kesedaran supaya jangan ada lagi mangsa-mangsa baru yang masuk ke sana ditipu, kerana kita hingga ke hari ini masih lagi dapat melihat ada lagi kemasukan rakyat kita, khususnya daripada masyarakat di Sabah dan Sarawak. Mungkin di Semenanjung ni kita nampak dah kurang sikit dah, sebab mungkin disebabkan oleh media banyak membongkarkan dan mereka telah sampai reach kepada pemuda-pemudi kita. Tetapi saya nampak sehari ini isunya adalah kemasukan baru datang daripada individu-individu rakyat Malaysia yang merupakan individu yang tinggal di pedalaman, yang mungkin tidak ada akses ataupun tidak begitu memahami situasi yang berada, dan mereka akhirnya tertipu melalui Thailand dan masuk ke dalam Myanmar. Jadi perkara ini perlu kita berikan penekanan, berikan kesedaran supaya tidak ada kemasukan baru. Yang lama ni pun tak dapat bawa balik lagi. Bayangkanlah kita ada lagi baru yang masuk dan terus masuk dan terus masuk. Ini perlu dielakkanlah. Betul. Mengikut pemerhatian Datuk, adakah mereka ini dari segi modus operandinya ada golongan sasar tertentu ataupun hanya sesiapa sahaja yang mencari pekerjaan mereka akan perangkap? Of course, ya. Mereka memberikan keutamaan. Mereka sebenarnya tidak memfokuskan rakyat Malaysia saja. Semua rakyat daripada India, even rakyat daripada Middle East pun mereka juga tipu untuk masuk. Tetapi mereka mengutamakan rakyat dari Malaysia kerana rakyat Malaysia boleh bercakap Mandarin dan bahasa Inggeris. Dan mereka menyasarkan golongan-golongan muda. Golongan muda ni kerana mereka dapatkan mereka boleh memerah tenaga. Sebab ada yang di kalangan mereka ni, saya nak ceritakan bagaimana kesengsaraan yang ada pada mereka ini, sehingga mereka bekerja lebih daripada 15 jam. Ada yang bekerja, ada yang tak boleh tidur langsung. Dan mereka kena letak tangan mereka di atas keyboard. Kalau mereka lepas saja tangan daripada keyboard komputer tu, mereka akan dikenakan renjatan elektrik. Jadi mereka mengutamakan kumpulan-kumpulan sasar mereka, pemuda-pemudi yang umur masih lagi muda, kerana mereka ingin memberikan tekanan yang kuat, kerana mereka ingin memaksimumkan keuntungan mereka melalui penipuan scam-scam, pelbagai jenis scam, dengan menggunakan rakyat Malaysia yang muda-mudi ini. Datuk, kalau boleh kongsikan, kita ada satu unit, itu unit Atipsom, ya, unit anti pemerdagangan orang dan anti penyelundupan migran Atipsom. Bagaimana Datuk melihat keberkesanan unit ini ataupun Atipsom ini dalam memastikan agar masyarakat Malaysia ialah sentiasa dijaga untuk memastikan sindiket-sindiket ini dapat dikawal? Saya sebenarnya memang banyak bekerjasama dengan unit D3 Atipsom ni. Sebelum ni SAC Fadil, Pak Markus. Yang terbaru ni adalah yang terbaru SAC Sufian Suntung yang baru masuk. Mereka memang banyak. Saya boleh katakan komitmen yang ada daripada pihak D3 ni memang pada saya dalam komitmen yang begitu maksimum lah. Saya boleh katakan. Walau bagaimanapun saya tidak nafikan bahawa ada kekangan daripada pihak otoritis Malaysia untuk membantu menyelamatkan rakyat Malaysia yang berada di Myanmar. Dia tidak berlaku pada situasi di Cambodia, situasi di negara-negara seperti Filipina. Situasi ini hanya berlaku di negara Myanmar kerana Myanmar ni adalah negara yang tidak mempunyai sistem, kerana dia masih lagi dalam mod peperangan yang mana mereka telah menggulingkan kerajaan demokrasi mereka, dan setiap wilayah-wilayah ini mempunyai pemerintah-pemerintah yang berbeza-beza. Contohnya kerajaan di Yangon tidak mempunyai otoriti ataupun tidak sukar untuk campur tangan dengan pihak berkuasa yang berada di Lauk Kiang, di Mewadi dan di Tachilit. Jadi mereka tidak mempunyai satu koordinasi ataupun sistem yang sebagaimana yang ada di Malaysia. Sebab itu menyukarkan proses untuk menyelamatkan rakyat kita ke sana. Kita tak boleh dengan senang
masuk ke negara mereka. Jadi kita dikira mencabul kedaulatan Myanmar dan bukan mengundang perkara-perkara yang tidak kita ingini seperti peperangan. Tetapi kalau situasi yang berada di Cambodia, di Filipina, saya nampak koordinasi itu begitu baik kerana D3 boleh bekerjasama dengan ASEAN Police. ASEAN Pol, dipanggil ASEAN Pol. Dan apabila laporan itu dibuat ke ASEAN Pol akan segera untuk melakukan siri-siri menyelamat. Cuma yang mutakhir ini saya nak kongsikan dengan pihak para penonton, saya dapati bahawa sindiket-sindiket yang berada di Myanmar hari ini disebabkan oleh tekanan yang begitu kuat daripada China, mereka mula untuk relocate ataupun mengubah destinasi mereka untuk ke Laos. Ini perkembangan yang terbaru daripada maklumat lapangan yang kita terima. Mereka sedikit-sedikit ini telah memaklumkan kepada mangsa-mangsa yang mereka akan pergi ke Laos disebabkan oleh tekanan-tekanan yang begitu kuat daripada kerajaan China. Jadi kita kena berhati-hati. Sebelum ni kita mula merasakan bahawa Laos dah dikira selamat. Tetapi saya rasa hari ini Laos pun tidak boleh dikatakan begitu selamat. Contoh yang terbaru, kita baru menyelamatkan dua pasangan suami isteri yang berjaya dibawa pulang. Mereka berada di Laos setelah hampir daripada 1 tahun 5 bulan. Dan kita juga hari ini yang terbaru, kita dapat menyelamatkan seorang rakyat Malaysia berbangsa India daripada Perak di Laos juga. Itu pun lebih daripada 1 tahun. Jadi pada saya, kalau negara yang masih lagi berisiko, hingga hari ini saya boleh katakan Myanmar dan Laos. Sebelum ni saya katakan Myanmar selamat. Sekarang saya katakan Myanmar dan Laos. Kerana saya nampak taktik sedikit ini, dia mula menuju ke arah Laos. Ini situasi yang terkini lah. Datuk, kemungkinan di sini, adakah sindiket itu akan memberitahu pencari pekerjaan tersebut lokasi ataupun negara yang mereka akan bekerja dalam sindiket dan pengetahuan pekerjaan itu? Sindiket ini pintar dan mempunyai strategi yang tinggi, mempunyai helak yang pelbagai. Contohnya, mereka tidak, kalau kita katakan perkataannya menipu untuk sindiket pekerjaan itu, saya katakan betul, tetapi bukan itu semata-mata. Ada daripada mangsa-mangsa yang kita terima, mereka tidak pergi ke sana kerana bekerja. Mereka pergi ke sana kerana ditawarkan peluang perniagaan untuk menjadi pemasaran barang-barang aksesori kereta. Peluang-peluang perniagaan. Jadi bermaksud bukan hanya peluang pekerjaan, sedikit ini juga menipu mangsa-mangsa kita dengan menawarkan peluang-peluang perniagaan. Jadi mereka menggunakan pelbagai helah, akhirnya kerana mereka ingin membawa masuk. Dan dalam kajian kita, tidak ada satu pun yang dibawa masuk atas nama Laos, Myanmar, Laos dan Myanmar. Kebanyakan daripada mereka ini dikatakan pergi ke Thailand. Ada kes yang kita terima, mereka ni sepatutnya bekerja di Singapura. Sebelum sampai ke Singapura, mereka kata pergi training dulu, pergi ke Bangkok. Sampai di Bangkok, mereka dicolek masuk ke Mea Sot dan dibawa masuk ke Myanmar. Ada kes yang kita terima, mereka ni sepatutnya bekerja di Pulau Pinang. Bekerja di Pulau Pinang untuk membuat pemasaran SIM card. Kemudian apabila mereka mencapai target tertentu, mereka kemudian dibawa ke Bangkok untuk menikmati percutian kerana sale mereka telah tercapai, jualan mereka tercapai dan akhirnya mereka telah ditipu dan dibawa masuk ke Myanmar. Jadi taktik ini mempunyai pelbagai kaedah cara yang kreatif untuk membawa masuk. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jaga. Saya boleh katakan hari ini cara modus operandi yang konsisten daripada mereka adalah cuba untuk menipu mangsa-mangsa untuk pergi ke Bangkok. Walaupun saya tak katakan semua, saya tidak boleh katakan Thailand negara yang tidak selamat. Tetapi saya mengatakan bahawa sindiket ini menggunakan Bangkok, Thailand sebagai tempat transit pemandangan manusia sebelum mereka dibawa masuk ke Myanmar ataupun di Laos. Ini taktik-taktik yang ada. Jadi kepada mereka yang hendak pergi ke Bangkok, saya tak kata jangan pergi Bangkok. Boleh pergi Bangkok. Tetapi berhati-hati. Pergi dan berkumpulan dengan ahli keluarga itu tak ada masalah lah. Kalau pergi dengan mereka kata kawan-kawan yang berpengetahuan, okeylah. Tapi kalau pertama kali pergi, tiba-tiba berjumpa dengan satu orang yang tak pernah kenal, tak pernah jumpa. Jadi berhati-hati. Dan ada juga di kalangan masa-masa yang kita tahu, mereka ditipu oleh kawan mereka sendiri. Mereka pergi dengan kawan, kemudian kawan dia orang jual mereka untuk bawa masuk ke Myanmar. Jadi
apa yang saya boleh katakan, berhati-hati. Kerana cerita ini belum habis, sindiket ini belum habis. Mereka masih lagi berusaha. Mereka tidak akan berhenti dengan begitu mudah. Sebab ini industri ini bernilai bilion. Mereka tidak akan mudah-mudah untuk stop. Jadi kita kena berhati-hati kerana apabila kita sudah terperangkap masuk ke di sana, amat sukar untuk kita bawa pulang. Sebab rata-rata saya mempunyai lebih daripada 30 mangsa yang telah stranded, terperangkap di sana daripada tahun 2022 dan tidak dapat pulang hingga hari ini. Dan sebahagian daripada mereka dah tak tahu di mana. Hidup ke mati ke, kita pun tak tahu. MIA, Missing in Action. Baik, Datuk, ini saja kesempatan kita ada untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita yang ni. Sebenarnya tak cukup kan dalam berapa minit di Selamat Pagi Malaysia ni, sebab ada banyak sebenarnya perkara yang kita boleh bincangkan untuk menimbulkan kesedaran pada orang ramai. Yang penting untuk mereka sedang menonton ni, pastikan anda berhati-hati supaya tidak terjerumus dalam sindiket penipuan pekerjaan ini. Terima kasih kepada Datuk Syamuddin bin Hashim, Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan, selepas ini Syuhaida akan bersama dengan anda untuk satu produk rambut. Tetapi sebelum itu kita akan ke Sabah. Ini adalah berkaitan dengan Eko Pelancongan Makanan Tradisional yang menerangkan kami. Magdalena Depo sudah pun bersedia dengan cerita pagi Sabah. Silakan.